كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Para penonton yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita nak melafazkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang mulia ini, pagi Jumaat, tuan-tuan. Pagi Jumaat dalam bulan Muharram, 11 bulan Muharram hari ini, ada yang berpuasa hari ini meneruskan puasa 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Hari ini, tuan-tuan, alhamdulillah, di wilayah Persekutuan masih boleh ke masjid lagi untuk sembahyang Jumaat 50 orang. Alhamdulillah, masih dapat kita bergerak ke masjid, bergilir-gilir di antara teman-teman kita, tuan-tuan dan puan. Dan hari ini juga, tuan-tuan, ialah hari Jumaat, di mana dosa-dosa akan diampunkan Allah. Satu Jumaat ke satu Jumaat, tuan-tuan, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga lah tuan-tuan dan puan, macam mana yang selalu disebutkan oleh ustaz kita, Adam alaihissalam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam memakan bar khuldi yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam memohon pengampunan kepada Allah, tuan-tuan, mohon pengampunan. Membacakan doa siang malam pagi petang memohon ampun pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana. Inilah tuan-tuan, inilah yang disebut oleh Nabi Adam alaihissalam. Hinggakan dosanya diampunkan, dimasukkan surga semula pada hari Jumaat. Dan dilaporkan dalam tulisan-tulisan yang kita baca tuan-tuan dan puan, Adam alaihissalam tuan-tuan diwafatkan pada hari Jumaat. Jadi inilah tuan-tuan, hari inilah hari kebesaran. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis hari Jumaat itu tuan-tuan dan puan lebih hebat daripada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Dengan syarat tuan-tuan dan saya memakmurkan hari ini semakmur-makmurnya untuk kita mendapatkan ganjaran sebanyak-banyaknya. Longgokkan tuan-tuan, longgokkan pahala. Longgokkan tuan-tuan ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Longgokkan dalam seminggu tuan-tuan dan puan daripada hari Isnin, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Jumaat inilah tuan-tuan kita longgokkan seluruhnya kekuatan-kekuatan yang ada kepada kita untuk memakmurkan hari Jumaat ini. Kekuatan-kekuatan yang ada pada pemikiran kita untuk memikirkan kasih sayang Allah kepada kita. Kekuatan-kekuatan akliyah, pemikiran kita. Kekuatan ruhiyah yang ada pada diri, jiwa kita ini. Untuk kita meletakkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rindu kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat ini tuan-tuan. Dan pada hari Jumaat ini, hari ini 11 Muharram tuan-tuan. 11 Muharram hari ini. Dalam bulan Muharram tahun baru 1443 Hijriah tuan-tuan. Tahun baru ni, masya-Allah. Marilah kita tuan-tuan, malam tadi kita berforum, kita berdiskusi panel malam tadi tuan-tuan. Dr. Izwan Muhammad Yusof daripada JAKIM, Batu Ustazah Muzayyanah Abdullah atau disebut Ustazah Zai, Ustazah Muzayyanah tuan-tuan. Alhamdulillah malam tadi kita tentang ikrar sebagai seorang mukmin. Apa ikrar kita? Disebut ikrar pada hari ini, pada bulan Muharram. Ikrar pada diri berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikrar daripada diri berhubung dengan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrar untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk seluruh keluarga kita, ibu dan ayah, suami dan isteri dan anak-anak. Ikrar untuk kita membawa Islam dalam kehidupan kita pagi, petang, siang dan malam. Ikrar untuk kita memperbaiki kedudukan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikrar untuk kita menunjukkan di hadapan Allah, insya-Allah kita menggunakan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini, kemudahan kita gunakan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menunaikan keperluan-keperluan kehidupan di dunia ini. Tuan-tuan, tidaklah kita nak mengenepikan tentang mencari rezeki, tidaklah kita nak mengenepikan tentang tuan-tuan dan puan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini, rumah kita, pengangkutan kita, kesihatan kita, persekolahan anak-anak kita, pendidikan mereka, perlu tuan-tuan dan puan. Itu sangat perlu. Jiran, tetangga dan sahabat anda kita perlu juga kita beri perhatian. Selain daripada kita, tuan-tuan dan puan, secara peribadi, secara persendirian, secara diri kita, insya-Allah, mari kita dekatkan diri kita kepada Islam, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dekatkan diri kita kepada keluarga dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, harap-harap Al-Fadhil Ustaz Imam Anis Senegar ada pada pagi ini tuan-tuan dan puan. Kalau ada, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan dia. Kalau tidak ada apa pun, kita akan meneruskan program ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan like and share. Pagi Jumaat ni tuan-tuan, pagi Jumaat ni tuan-tuan. Pagi Jumaat ni, masya-Allah, yang disebut sebagai Ummul Ayyam, Sayyidul Ayyam, ibu segala hari, penghulu segala hari. Inilah ibu segala hari dan inilah penghulu segala hari. Tadi tuan-tuan dan puan, beberapa ketika tadi kami, rumah saya dekat dengan masjid, dapat pergi masjid tuan-tuan. Imam membaca rakaat yang pertama ayat Alif Lam Mim Sajadah, ayat Sajadah. Dan tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, rakaat yang kedua tadi membaca surah Al-Insan. Masya-Allah tuan-tuan. Macam mana nak katakan tuan-tuan? Imam amin, tadi kita amin, dan malaikat pun bersama-sama menyebutkan amin. Dikatakan dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayang tuan-tuan, selepas tadi kita wirid sebentar bersama imam, bersama dengan ahli jamaah kita tadi tuan-tuan. Adalah tuan-tuan, insya-Allah mengikut SOP-nya yang agak ketat yang telah ditetapkan ni. Masuk kita kena ada tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ambil pakai kita ambil pajak sejahtera kita tuan-tuan, barcode-nya, kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah
Kita tadi alhamdulillah basuh tangan kita dengan sanitizer dan sebagainya, ambil suhu dan kita menunaikan sembahyang pada pagi ini. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, amannya lah rasa. Amannya kita dalam rakaat yang pertama dibacakan surah Alif Lam Mim Sajadah. Tuan-tuan, kita sujud sajadah pada pagi ini tuan-tuan. Masya Allah, punya aman. Terasa tuan-tuan. Terasa entah macam mana. Jiwa kita aman. Hati kita aman. Perasaan kita aman. Di pagi Jumaat yang sangat mulia ini tuan-tuan. Kemudian rakaat yang kedua dibacakan surah Al-Insan oleh imam tadi. Imam di masjid kita ni tuan-tuan hafaz Quran. Imam masjid kita ni tuan-tuan, masjid Al-Ghufran di pinggir Taman Tun Dr. Ismail ni. Tuan-tuan dan puan, bukan saja hafaz Quran, bukan saja ada PhD tuan-tuan, PhD. Doktor tuan-tuan, seorang doktor ada PhD. Dia tuan-tuan, PhD pun ada, hafaz Quran pun ada, amalannya bagus, karakternya bagus, akhlaknya bagus, dan dia mengimamkan kita pada pagi tadi tuan-tuan. Bayang tuan-tuan ya, bacaan-bacaan yang nyaring, bacaan-bacaannya tergambar dalam surah-surah yang dibacakan 2 surah tadi. Tuan-tuan dalam surah Alif Lam Mim saja dalam surah As-Sajdah tuan-tuan dan puan, ayat yang ke-12 tak silap saya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Menggambarkan tuan-tuan orang yang tidak dapat menggunakan segala apa yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini, tetapi mereka gagal menggunakan sebaik-baik. Mereka gagal mendekati Allah. Mereka gagal mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gagal membawa keluarga mereka ke jalan Allah. Mereka gagal mendidik anak-anak dan isteri mereka dan keluarga mereka untuk mendidikkan Islam, iman dan ihsan. Mereka gagal tuan-tuan meletakkan suasana Islam dalam keluarga-keluarga mereka. Mereka gagal menyuntik roh agama dalam keluarga kita, dalam keluarga mereka. Tuan-tuan dan puan, janganlah tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan masih segar bugar lagi. Tuan-tuan masih muda lagi sebagian daripada kita. 40-an masih muda, 50-an masih muda, 60-an pun masih muda. Sebab yang bercakap dengan tuan-tuan pada pagi ini sekarang ini ialah orang yang berumur 73 masuk 74 tahun tuan-tuan dan puan. Jadi masya-Allah dengan mudanya tuan-tuan, dengan tenaganya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan mari kita gunakan seluruh kekuatan tenaga muda kita, tenaga jasad, tenaga jasadiyah yang namanya tenaga jasadiyah, tenaga akliyah, akal ni, dan tenaga rohiyah ini kita gabungkan. Tenaga jasadiyah, tenaga akliyah, tenaga rohiyah, kita gabung tuan-tuan, kita gabungkan. Masya Allah, seronoknya hidup tuan-tuan, seronok hidup. Pagi seronok, tengah hari seronok, petang seronok, malam seronok tuan-tuan. Oi, Ustaz, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ingat Ustaz selalu. Ustaz, dia. Ustaz memang ingat ya? Tadi telefon. Ingat. Ya, agak ini internet agak melemah sini Ustaz. Melemah. Ustaz, jadi kalau pagi ni kita mau cerita satu institusi dalam Islam Ustaz. Bila kita cerita cantiknya Islam, hidup berteraskan kepada syariat. Satu institusi Ustaz yang Ustaz sangat dekat. Kaki Ustaz sebelah di rumah, sebelah di institusi ini. Sebagai seorang imam Ustaz, institusi itu ialah Masjid Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang itu yang berwuduk sempurna wuduknya, melangkah kakinya ke masjid, tiap-tiap langkah kanan itu ditambahkan pahala-pahala, tiap-tiap kaki kiri yang diangkatnya menggugurkan dosa-dosanya Ustaz. Jadi Ustaz, Masya Allah, bagaimana Masjid Rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menganggap tuan-tuan siapa yang pergi masjid itu adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, orang datang ke rumah kita, ada tetamu kita raikan. Bayang Allah meraikan kita di rumahnya tuan-tuan. Yang mentetamukan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemulah kita dengan host. Hostnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rumah itu ialah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ialah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam seorang penulis yang nama Abdul Alam Maududi menyebutkan, kalau masjidnya makmur, masyarakatnya makmur. Masjidnya makmur, komunitinya makmur. Masjidnya makmur, masyarakat kelilingnya akan makmur. Masjidnya makmur, anak mudanya akan makmur. Masjidnya makmur, wanita-wanitanya akan makmur. Masjidnya makmur,
seluruh penduduknya makmur di sisi Allah. Allah sayang mereka dan mereka sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dalam Islam ni, institusi Islam, rumah Allah. Kalau tempat yang lain-lain tuan, dalam tradisi yang lain tu mereka seminggu sekali. Ada yang hari Ahad mereka pergi ke tempat sembahan mereka namanya gereja. Ada hari Sabtu tuan-tuan namanya sinagog bagi orang Yahudi dan sebagainya. Tapi kita tuan-tuan hari Jumaat itu memang dengan penghulunya. Itulah hari penghulunya, itulah hari ibunya. Tetapi hari-hari tuan-tuan, subuh kita ke masjid, zuhur kita ke masjid, asar kita ke masjid, maghrib kita ke masjid, isyak kita ke masjid. Di terutama tuan-tuan yang sudah pencen, tuan-tuan yang tidak berkhidmat pukul 8 pagi pada pukul 5 petang, tuan-tuan yang berada masih lagi boleh melayakkan diri tuan-tuan untuk kita bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikanlah masjid ini tuan-tuan. Nabi Muhammad, jadi insya-Allah tuan-tuan untuk memulakan inilah orangnya yang boleh bercerita betul-betul mengenai masjid. Pertama, dia seorang ustaz. Kedua, dia seorang ilmuwan dan agamawan. Ketiga, dia seorang imam, tuan-tuan, seorang imam dan mengimamkan solat-solat harian dan mengimamkan solat Jumaat, mengimamkan salat Aidil Fitri, mengimamkan salat Aidil Adha, dan sudah 30 tahun menjadi imam, tuan-tuan. Lebih daripada itu barangkali. Jadi orang yang paling layak untuk membincang tajuk pagi ini, tuan-tuan, apa dia? Ialah rumah masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mulakan Ustaz. Masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat pagi yang berbahagia ini. Allah masih lagi berkenan memerhatikan kita dan memanjang-manjangkan umur kita dan memberikan ruang kesempatan untuk kita terus menatap bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita terus diberikan ruang kesempatan untuk kita sama solat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, tajuk pada pagi ini cukup merangsang Ustaz ya. Cukup merangsang Ustaz tajuk di pagi ini ya. Saya pun tiba-tiba dapat tajuk ini dan kita cari yang agak bersesuaian dengan suasana ini. Masya Allah. Saya rasakan Ustaz, rumah Allah yang paling mulia itu di Mekah, ya, di masjid, sama ada di Masjid Haram atau kita di Madinah, Masjid Madinah. Ya, itulah rumah Allah. Di Malaysia ni rumah-rumah Allah itulah masjid-masjid, surau-surau dan sebagainya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tapi persoalan dia Ustaz, persoalan ini bila dikupas dalam surah At-Taubah ayat 18, Ustaz, ini paling kerap ayat ni kita baca. Tuan-tuan, saudara-saudara seluruhnya yang mengamati ayat ini, inilah mungkin ya, inilah yang paling besar yang telah Allah turunkan kepada kita masjid. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, tidak ada benda yang boleh dibinanya Ustaz, dibinanya masjid. Dibinanya masjid daripada pokok-pokok kurma, daripada benda-benda yang ada sehingga menjadi masjid, pemerhatu untuk menghubungkan antara dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wajar kata bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Diungkap lagi Ustaz dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 36 dan 37. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil udwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Dua ayat ini Ustaz cukup merangsang Ustaz. Satu benda yang paling mulia dalam dunia ni yang Allah sebutkan menjadi taman-taman surga itu masjid Ustaz. Kalau di dunia ni ada taman surga,
Apa lagi Tuhan nak bagi tahu dekat kita di dunia ni ada taman surga. Nanti akan saya bawakan hadis dia. Saya olah sedikit Ustaz. Apa yang Tuhan kata sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid itu, menghidupkan masjid Allah itu adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah, balasannya kepada akhirat. Solat itu balasannya surga, itu akhiratnya. Maknanya kalau orang yang solat, menunaikan zakatnya, kemudian prinsipnya tidak ada perasaan takut. Orang yang memakmurkan masjid ini, dia yakin sungguh pada Allah. Dia yakin Ustaz. Bila dia yakin pada Allah, diterjemahkan keyakinan itu, datang ke masjid mendirikan solat. Itu konsep orang yang memakmurkan rumah Allah. Saya tidak nampak Ustaz, benda yang paling hebat dalam ini rumah, sama ada kita panggil istana dekat London, dekat Itali. Rumah itu yang Tuhan iktiraf sebagai taman-taman surga itu adalah masjid. Wa aqamas salat, mereka mendirikan solat. Wa ataz zakat, dekat panggilan rasa takut dan kebimbangan mereka, maklumatnya apa? Walam yakhsha illallah, mereka tidak merasa bimbang. Tuhan kata, tengok Ustaz, fa'asa ulaika yakun minal muhtadin, mudah-mudahan mereka ini orang mendapat hidayah Allah. Baik, dalam ayat lain disebutkan tadi bahawa mereka yang bertasbih kepada Allah di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan kedudukannya dan disebutkan serta diingati nama-nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Mereka itulah laki-laki yang kuat imannya, yang tidak didalaikan oleh nilai-nilai perniagaan. Disebutkan wala bai'un an zikrillah, mereka tidak dilalaikan oleh nilai-nilai perniagaan. Apa mereka buat? Wa iqamas salah, mereka dirikan solat. Kemudian apa yang lebih dahsyat lagi, yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar, mereka bimbang Allah, mereka takut pada hari kiamat, padanya hati mereka menjadi akan dibolak-balikkan Tuhan. Itu ketakutan mereka sebab mereka gagal untuk duduk datang ke masjid. Kalau kita Ustaz tanyakan tadi masalah institusi yang paling besar Ustaz, adalah maknanya menghambakan diri, duduk di masjid, solat berjamaah, mengabdikan diri kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Seorang laki-laki rasa kebimbangannya Ustaz, ia takut dilalaikan oleh barang perniagaannya sebab dia bimbang. Dia tidak akan mengharapkan ada satu bahagian. Ya khafuna yauman, dia takut dan bimbang pada satu hari tataqallabu fihi alqulub wal absar, hatinya dibalik-balikkan oleh Allah, tidak lagi berkiblat kepada masjid. Itu kebimbangan mereka. So konsepnya Ustaz, hidup dalam dunia yang paling kita membimbangkan apabila suara azan sudah berkumandang. Azan berkumandang. Bayangkan Ustaz, 5 kali satu hari satu malam. Allah panggil kita, panggil. Coba Ustaz tengok mana satu ajaran dalam dunia ni, mana-mana agama nak memanggil jaraknya Ustaz. Ketika kita nak hampir lalai, mari sini. Ketika kita nak hampir lupa, mari sini. Bukan takat itu saja, itu punya pembalasannya yang luar biasa di akhirat kelak Ustaz. Itu sebagai mukaddimah Ustaz. Sebagai mukaddimah. Ustaz, Ya Ustaz. Di Malaysia ni, termasuk negara-negara lain, tapi saya pergi Malaysia ni lah. Ustaz, masjid di mana-mana Ustaz. Termasuk masjid yang saya agaknya hampir dan sentiasa ada kesempatan kita memakmurkan masjid Ustaz Masjid Jami' Sungai Penchala, Masjid Tengku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala. Tuan-tuan dan puan, masjid ini masya-Allah, tuan-tuan tengok sistemnya baik tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi tengok semayang berjemaah hari ni, saya harap kita dapat semayang jemaah itu. Semayang jemaah. Tuan-tuan, kita lapor sendiri, ada tuan-tuan, ada ambil dia punya ambil suhunya, tuan-tuan dan puan semuanya sistem. Lepas tu masuk saja masjid tuan-tuan, sudah ada tuan-tuan. Ruang nombor 1, ruang nombor 2, ruang nombor 3, ada dia punya sudah. Dia punya signage dia dah letak kat depan-depan tu tuan-tuan. Ini imam nombor 1, nun sana nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, disusun begitu rapi tuan-tuan. Begitu rapi disusun. Dan saya lihat masjid yang sederhana ni tuan-tuan dan puan, indah tuan-tuan, indah. Bukan saja indah dari segi pemaparan, bukan saja indah dari segi susun lapis, susunannya, tapi indah dari segi kemakmurannya pada hari Jumaat tuan-tuan. Masya-Allah, dalam keadaan berbagai restriction yang dikenakan, tetapi alhamdulillah dengan mematuhi seluruh SOP dengan sebaik-baiknya, dipantau oleh jawatan kuasa masjid, tuan pengurusinya, naib pengurusinya,
tuan imam-imamnya, Bilal dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Suasananya begitu indah. Minggu yang lepas saya bersemayang Jumaat di sana. Rasanya hari ini pun kalau diizinkan, saya nak lagi bersemayang di masjid Jamek di Sungai Pecala. Kalau misalnya Ustaz mengizinkan, insya-Allah. Dan teman-teman tuan-tuan, apa yang saya nak sebut Ustaz, di Malaysia ni, di mana-mana tuan-tuan, tak masjid surau, tak masjid surau. Biasanya satu masjid, di bawahnya ada 5 ataupun sampai 10 surau. Satu masjid. Satu masjid di bawahnya, tuan-tuan, payungnya masjid, di bawah tu ada payung kecil-kecil. Payung kecil itu ialah surau di bawah masjid begitu ya. Tetapi Ustaz, kalau kita tengok masjid sekarang ni di Malaysia ni, di mana-mana saya pergi, saya menyampaikan kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib dan sebagainya, seluruh negara Ustaz, termasuk Sabah Sarawak, termasuk Singapura, Brunei dan sebagainya. Kita dapat semuanya Ustaz. Kapet ada kapet, aircon ada aircon, kipas ada kipas. Tengok PA sistemnya antara yang terbaik. Semua masjid di Malaysia ni yang saya pergi Ustaz, PA sistemnya, antara PA sistem di masjid Ustaz sendiri pun PA sistemnya antara yang terbaik. Sistem siar rayanya antara yang terbaik. Dengan suasana yang menyegarkan, dengan air condition, dengan kipas dan semuanya, dengan kapet yang tebal dan sebagainya, dengan sujadah yang diatur sedemikian rupa, cantik tuan-tuan dan puan. Tetapi Ustaz, besar tetapi. Tak alif payah, tetapi Ustaz. Kenapa Ustaz? Kenapa tidak diraikan sedemikian rupa? Kadang-kadang teman-teman sebelah masjid pun tidak meraikan. Kadang-kadang teman-teman yang mendengar laungan azan begitu kuat pun tidak dapat meraikan. Kenapa agaknya? Apa masalahnya Ustaz? Fasilitasnya ada, masjidnya memang ada, suraunya memang ada, tapi perai-perainya, tetamu-tetamu Allah itu yang tidak ada Ustaz. Macam mana sistem ini Ustaz? Bagaimana keadaan ini? Adakah sebagai seorang imam Ustaz, Ustaz toleh ke belakang sembahyang isyak, sembahyang subuh dan sebagainya, apa Ustaz merasakan? Kalau misalnya sepatutnya masjid itu, kalau tidak yang COVID ini, penuh dengan anak-anak muda terutamanya, penuh masjid ini. Tetapi yang kita perhatikan di belakang tu, mungkin sampai tidak ada anak muda Ustaz. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz komen sebagai seorang imam Ustaz. Sila. Halo Ustaz. Ustaz ada masalah internet tu Ustaz, macam robot nampaknya tuan-tuan dan puan ya. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Ya. Dengar Ustaz. Okey, sila. Ya. Jadi persoalan kita begini Ustaz. Ya. Apa satu yang boleh saya jawab dekat sini, kalau daripada sepotong hadis Nabi mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah terpacak, saya panggil perkataan terpacak kata Nabi, ahabbul biladi ila Allah taala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Itu yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang kedua saya nak sampaikan Abi Umamah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghudu warrawahu ilal masjidi minal jihadi fi sabilillah. Saya nak ambil dua hadis ini Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, tempat yang paling dikasihi Allah ialah masjid-masjid. Kalau disebutkan tempat Ustaz, kalau tidak terpacak dalam diri, kenapa orang tidak ke masjid? Sebab apa? Nilai rasah pengetahuan ilmu tu tadi Ustaz penting. Ilmu tu tadi penting sangat mengoreksi diri mereka bahawa kalau mereka tahu tempat yang paling disukai Tuhan. Minta maaf Ustaz ni, kita ada berumur ni, agak-agak tempat kalau orang tidak ada iman Ustaz, paling tempat yang dikasih itu mungkin naik kelab. Bagi perempuan-perempuan kita pergi ke pasar-pasar, membeli belah, membeli hiasan, macam-macam lah kita lihat persoalannya. Saya tak nampak ni Ustaz, dalam gambar ni saya tak ada, tak kisah. Tapi Ustaz boleh dengar ya? Alhamdulillah Ustaz. Nah, maknanya kalau kita ada ilmu pengetahuan yang mengatakan bahawa masjid itu di tempat benda yang paling dikasihi Tuhan. Apa benda yang boleh memotivasi kepala kita kalau masjid itu adalah tempat yang dikasihi Tuhan? Tengok. Al-ghudu warrawahu ilal masjidi minal jihadi fi sabilillah. Pergi ke tempat masjid pada waktu pagi dan petang ialah termasuk dalam jihad di jalan Allah. Itu jihad Ustaz. Pagi dan petang. Ustaz tahu yang kepada orang berjihad kalau di zaman Nabi itu bawa parang, bawa tombak, bawa pedang, naik kuda, pergi menyerang musuh. Itu dikatakan di jihad.
Tapi datang ke masjid itu pagi dan petang, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kategori jihad. Apa tidaknya Ustaz? Apa benda yang melalaikan? Tewas sebab kita nak mengagungkan Allah. Apa benda yang melalaikan kita di pasar? Apa yang melalaikan manusia dalam perdagangan? Apa yang melalaikan manusia kadang-kadang tengah bersidang dekat parlimen, Ustaz? Saya sungguh tabik dengan Tuan Nenek Guru Nur Aziz dekat Kelantan, Ustaz, ketika bersidang dekat parlimen pada hari Jumaat membentangkan perbelanjaan. Ini saya dengar, Ustaz, benar atau tidak tak tahu. Mungkin Ustaz pernah bersama-sama beliau. Meninggalkan tempat, Ustaz, ketika persidangan pergi bersolat asar. Maknanya apa yang dia rasakan itu bahawa satu benda yang lebih besar. Kalau saya harap begini, Ustaz, saya kadang-kadang menegor tu tidaklah sangat. Kalaulah pihak berkuasa, Ustaz, berjaya mendaulatkan benda-benda macam ini, saya rasa rakyat akan terlibat sama, Ustaz. Sebab itu saya kata jihad yang paling besar sekarang ini, negeri kita ni aman, Ustaz. Tidak ada peperangan, tak ada serangan-serangan, tak ada musuh-musuh dalaman tu ada, tapi tak nampak sangat. Musuh kita ni kenapa, Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 kali satu hari satu malam. Kalau ini kita merupakan satu jihad yang paling besar, Ustaz. Datang ke masjid itu jihad. Maknanya pahala jihad itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang datang. Bahkan masjid itu disebut tempat yang paling disukai Tuhan. Saya tidak nampak. Kalau ini tidak ada di benak kepala kita, Ustaz. Itu jangan kata tadi, Ustaz. Kita kadang-kadang itulah bila kita bercakap selalu kadang menyindir orang. Orang yang ada kadang songkok putih dan berjubah pun masih berborak lagi tengah azan. Dia sampai ke masjid itu satu hal, Ustaz. Dia tengah qomat satu hal. Nak takbir satu hal. Jadi banyak sekali kadang-kadang kalau kita buat perincian yang Tuhan Nabi kata kalau dah qomat tu segeralah datang ke tempat saf. Sampai di tempat saf tu pula macam tak ada pula saf yang pertama. Silakan, silalah, sila dan sebagainya. Wah, Ustaz, kalau kita cukup ilmu pengetahuan dan kita beramal di dalam posisi ini, Ustaz, saya yakin dan percaya kalau kita merasakan satu jihad datang saja ke masjid, al-ghudu war-rawahu ilal masjid minal jihad fi sabilillah, pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang, termasuk dalam jihad paginya, subuhnya, Ustaz, Masya Allah, sampailah je petangnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Itu merupakan satu jihad dalam pandangan Allah. Itu bab yang kedua, Ustaz, pembahasan saya, Ustaz, mengenai pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Tuan, yang disebut Ustaz diulangnya, saya tengok tadi diulangnya 8 kali diulang. Apa, tuan-tuan? Ke masjid itu jihad. Perbuatan ke masjid, melangkah ke masjid itu jihad. Untuk kita mengambil wuduk, tuan-tuan dan puan, dan bersedia untuk menunaikan solat di masjid itu jihad. Berada dalam masjid itu jihad. Bersembahyang bersama dengan imam itu jihad. Tuan-tuan, berzikir dan berzikir, tuan-tuan, pagi-pagi dan berdoa kepada Allah pun sebahagian daripada jihad. Duduk di masjid, tuan-tuan, duduk masjid. Kalau boleh isyraknya di masjid, kemudian tuan-tuan dan puan, pun merupakan satu jihad. Dan apalagi tuan-tuan dan puan, memakmurkan masjid adalah jihad. Membina masjid adalah jihad, tuan-tuan dan puan. Memperbaiki masjid adalah jihad. Menderma, bersedekah, mengeluarkan infak kepada masjid adalah jihad. Tuan-tuan dan puan, inilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Ustaz, saya nak yang baca tulisan-tulisan yang saya baca tentang masjid ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 puncak dia. 3 puncak kehidupan Nabi Muhammad. Rumah, masjid, jihad. Rumah, masjid, jihad. Jihad, masjid, rumah. Rumah, jihad, masjid. 3, Ustaz. Diulas oleh Abu Hasan Ali Nadwi, diulas oleh Al-Mu'alla Maududi, diulas oleh teman-teman yang dulu, tuan-tuan, orang-orang lama yang mengulas tentang ahli-ahli fikir dalam Islam ni, mengulas tentang masjid. Macam mana, Ustaz? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah, masjid, jihad. Kekuatan yang ada daripada masjid itu, tuan, menyala ke rumah. Kekuatan yang ada ke masjid itu membakar semangat jihad. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, pergerakan Nabi dan para sahabat. Masjid, rumah, jihad, masjid, rumah, jihad, masjid, rumah, jihad. Saya ingat lagi, Ustaz, ini pun saya dah sebut dalam program kita 2 hari yang lepas. Almarhum Tan Sri Ainuddin Wahid yang menjadi Naib Chancellor Universiti UiTM, University Technology Malaysia,
Waktu buatkan kampus di Johor, tuan-tuan, dia bagi tahu saya. Dia kata nak buat kampus ni tengah-tengahnya masjid. Tengah-tengah masjid. Fakulti-fakulti yang lain, skul-skul yang lain, sekolah-sekolah yang lain, semuanya mengelilingi masjid. Sampai saja waktu maghrib, waktu subuh, azan dilaungkan di masjid. Doktor-doktor datang ke masjid. Profesor-profesor datang ke masjid. Dosen-dosen datang ke masjid. Mahasiswa-mahasiswa datang ke masjid. Semuanya berhimpun di masjid seperti semut. Semut melahirkan gula-gula je di masjid. Begitulah impiannya. Begitulah tuan-tuan dan puan idamannya daripada almarhum Dr. Tan Sri Aminuddin Wahid. Jadi Ustaz, kalau dalam kehidupan kita ada manusia yang berfikir begini Ustaz. Seorang ketua universiti, seorang pengurus pentadbir universiti, seorang naib chancellor universiti fikir begitu. Macam mana Ustaz dengan siswa-siswi yang bakal Masya Allah. Habis tamat pengajiannya. Sila Ustaz. Ustaz komen di situ Ustaz. Komentar saya Ustaz semua pakai hadis Ustaz. Apa yang Ustaz bentangkan ni bertepatan dengan wa an Abi Darda Ustaz. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul al-masjidu baitu. Al-masjidu baitu kulli taqiyan wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warrahmah wal jawazi ala sirati ila ridwanillah ilal jannah. Tengok Ustaz. Saya nak ulang hadis ini Ustaz. Masya-Allah cantik hadis ini Ustaz. An Abi Darda radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warrahmah wal jawazi ala sirati ila ridwanillah ilal jannah. Masya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, di manapun anda dapat mendengar berita ini, coba khayal-khayalkan sikit yang kata dipanggil Bapak Dr. Hasan Ali, kata orang Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Hasan Ali, yang menggarap hampir setiap pagi, menggerakkan jiwa raga kita. Mungkin ada yang menyanggahi kepala kita, persilakan. Kalau kurang berkenan dengan majlis, dengan tazkirah ini, persilakan dikritik. Kita ni bertujuan memutik baik. Saya nampak ni Ustaz ni, Masya Allah. Apa Sayyidina Abu Darda berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa Ustaz. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lil muttaqin bagi rumahnya mana? Bukan istana Ustaz. Rumahnya bukan pondok, rumahnya bukan hotel, rumahnya bukan hotel mewah, rumahnya bukan rumah mewah. Rumah orang bertakwa itu masjid. Siapa bagi tahu yang menjadikan alam? Siapa yang bagi tahu yang bagi kita mata? Siapa yang bagi tahu yang membagikan kita ruh, yang bagi kita hidup pagi ini? Masjid adalah rumah bagi orang setiap yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk memberi kepada mereka apa dia? Ketenangan. Masuk masjid dapat ketenangan Ustaz. Bila sudah masuk masjid dapat ketenangan, maknanya dunia ni milik kita Ustaz. Di barat orang berlumba-lumba cari ketenangan, mengumpulkan harta, mencari wanita cantik, mencari doktor pakar-pakar yang hebat-hebat supaya dapat ketenangan. Kalau seorang pemimpin di sana Ustaz, kalau berjalan dikawal dengan hebat, takut ditembak orang, macam-macam. Tujuannya itu maklumat ketenangan. Padahal Tuhan dia jamin. Baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah kepada orang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana rasybaita birruhi warrahmah. Allah telah menjamin untuk mereka ketenangan, kemudian memberi mereka rahmat dan melintas titian sirat untuk mendapatkan keridhaannya dan terus masuk ke surga kepada orang yang telah menjadikan masjid sebagai rumahnya Ustaz. Jalan untuk ke surga. Masya Allah. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warrahmah wal zawaji ala sirati ila ridwanillah ilal jannah. Dan bila mereka mampu menjadikan masjid itu sebagai tempat, itulah tempat orang yang bertakwa. Itulah rumah ketenangan. Itulah rumah yang membawa ketenangan. Itulah rumah yang membawa titian kepada siratal mustaqim dan menghantarkan ke surga Ustaz. Allah. Fakta apa lagi kita nak cerita? Orang nak berebut sangat ke surga tapi tak ke masjid. Imam-imam pun tahu cerita Ustaz tapi tak ke masjid. Pemimpin-pemimpin dengar sekarang ini, mau nak pergi masuk dekat surga, digunakan masjid sebagai institusi untuk mengajak manusia.
Saya Ustaz sampai sekarang belum pernah PM lagi berkhutbah. Belum pernah saya dengar wakil rakyat lagi berkhutbah Ustaz, mengajak umat manusia menjadikan masjid, bukan menjadikan kerajaan untuk titian ke surga Ustaz. Kalaulah Nabi tinggalkan, kumpulkanlah harta sebanyak mungkin. Sebab itu titian masuk ke surga tak. Masuk ke masjid, itu rumah orang bertakwa, kemudian mereka mendapat ketenangan, mendapat rahmat, kemudian Allah bentangkan titian. Maknanya ada jembatan ke surga Ustaz. Jembatannya apa? Masjid Ustaz. Allah. Apalagi Tuhan nak bagi jaminan kepada kita Ustaz, masjid, dan itulah mereka menjadikan masjid sebagai rumahnya, itulah sebagai titian untuk kita masuk ke surga Ustaz. Kita dalam masjid yang kita minta Ustaz, doa jangan kita tinggalkan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dalam keadaan Allah ridha. Ridha Allah ini sebab kita telah menjadikan masjid itu sebagai rumah untuk titian masuk ke surga. Datangnya ridha Allah ini, kita akan mendapat rahmat. Datangnya ridha Allah sebab kita tahu sangat itulah jembatan yang menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Untuk saya komen yang ketiga tu Ustaz. Allah, masya-Allah Ustaz. Cantik Ustaz. Ustaz menyebut tadi para penonton yang hormati sekalian, masya-Allah tuan-tuan. Bersungguh-sungguh, tuan-tuan tengoklah Ustaz Ernest ni tuan-tuan. Masya-Allah. Bersungguh dia menerangkan. Cari ayat Quran. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan saya bagi tajuk ni betul-betul setelah dia hadir di sini tuan-tuan, di sini. Baru dalam 15 minit yang lepas saya bagi tajuk kepada dia, masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan lihat macam mana aliran alat Qurannya. Tuan-tuan lihat macam mana hadis-hadisnya. Tuan-tuan tengok macam mana ulama-ulama, ulasan-ulasan ulama besarnya. Tuan-tuan macam mana dia mengolahnya. Macam mana dia mengolahnya tuan. Macam mana dia mengolah. Masya-Allah. Inilah kelebihan yang ada pada teman-teman seperti Ustaz Ernest Senegar tuan-tuan. Seorang ustaz, seorang imam, ilmuwan, agamawan, dan seorang pendakwah, dan seorang yang committed tuan-tuan. Yang pentingnya committed, komitmen yang tidak berbelah bagi kepada agama Allah, yang tidak berbelah bagi kepada Islam, yang tidak berbelah bagi kepada mengagungkan Allah, yang tidak berbelah bagi kepada memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berbelah bagi untuk menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berbelah bagi untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ustaz Ernest Senegar. Masya-Allah, masya-Allah. Tuan tengok tadi. Masjid diulang-ulangnya. Itulah jembatan ke syurga. Masjid ini itulah jalan ke syurga. Masjid ini itulah mengetuk pintu syurga. Masjid ini adalah untuk menjadikan tuan-tuan diri kita calon-calon syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi pemakmur kepada masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang mati sekalian, saya nak tolong tuan-tuan like and share, tuan-tuan like and share, like and share, like and share. Seronok tuan-tuan. Saya bila dengan Ustaz Ernest ni, saya seronok tuan-tuan. Apa dia? Qurannya, hadisnya, ulama, kata-kata ulamanya, asarnya, ulamanya, Qurannya, hadisnya, ulamanya. Macam mana dibancuhnya tuan-tuan. Macam mana dibancuhnya. Macam mana diadunnya tuan-tuan. Kemudian dipersembahkan kepada kita. Dan hujungnya tuan-tuan, tuan-tuan sedar atau tidak sedar, adalah tindakan-tindakan yang perlu diambil di peringkat diri, di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat yang lebih luas untuk menjadikan kita kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang mati sekalian, jangan lupa tuan-tuan kita TikTok saya tuan-tuan, TikTok insya-Allah, atau tuan pergi kepada TikTok Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, atau pergi kepada user ID-nya Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, saya diminta oleh sahabat-sahabat untuk membuka akaun TikTok. Dalam 2 minggu yang lepas ini, saya buka akaun TikTok. Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya nak memanggil remaja. Saya nak mempelawa remaja. Saya nak mempersilakan semua remaja. Saya nak menggamit para remaja, tuan-tuan. TikTok ni kebanyakannya orang umur 20-an, belasan tahun, 20-an, 30-an. Tidak ada 60-an, 70-an, hampir tidak ada dalam TikTok ini, tuan-tuan. Jadi kita nak panggil remaja, nak lambai remaja, nak gamit remaja. Marilah kita ke masjid. Marilah kita ke surau. Marilah kita beribadah. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada masalah, tuan-tuan. Nak memancing, pergi memancing. Nak main bowling, pergi main bowling. Tak ada masalah, tuan-tuan. Tak ada masalah. Nak berhibur-hibur secara yang selayaknya, silakan. Tetapi jangan lupa Allah. Jangan lupa salat. Jangan lupa masjid, jangan lupa surau, jangan lupa majlis ilmu, jangan lupa mengkhidmati ibu dan bapa dan ayah. Jangan lupa mengkhidmati masyarakat, jangan lupa dakwah. Tugas kita adalah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wahai remajaku sayang, wahai remajaku sayang. Remaja yang ku sayang, yang ku rindui, marilah kita sama-sama di pagi Jumaat yang sangat mulia ini
dengan bimbingan pagi ini Ustaz Ernest Teregar, seorang ustaz, seorang imam, tuan-tuan dan puan. Mari kita sama-sama menikmati sajiannya pada pagi ini. Masya Allah tuan-tuan. Like and share, like and share, like and share, like and share. Jangan lupa tuan-tuan, TikTok, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Pergilah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi yang dah ada akaun TikTok tuan-tuan, tuan-tuan pergilah. Tuan-tuan share lah, tuan-tuan like, tuan-tuan share. Tuan-tuan klik link tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ustaz, yang ketiga, yang keempat yang saya nak menyebutkan Ustaz, dalam keadaan hari Jumaat yang sangat mulia ni Ustaz. Macam mana tuan-tuan dan puan? Kalau kita baca dalam ayat surah Al-Jum'ah tu Ustaz, macam mana kita sudah mendirikan solat, kita bertaburan di permukaan bumi ini. Setelah kita bentuk diri kita. Setelah kita bentuk diri kita Ustaz, kita bertabur. Carilah rezeki sebanyak-banyaknya. Jumpalah orang sebanyak-banyaknya. Tunaikan kehendak dunia sehebat-hebatnya. Tapi jangan lupa, setelah kamu menyucikan diri kamu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, ini seruan hari-hari. Kadang-kadang imam terus membaca surah Al-Jum'ah, Ustaz. Inilah yang message yang disampaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini message yang paling hebat tuan-tuan. Kita tak boleh cari makan kalau tak bina diri dulu. Kita tak boleh cari makan kalau tak bina hati dulu. Kita tak boleh cari makan kalau tak bina keimanan kita dulu. Hanyut kita di tempat cari makan. Hanyut kita di masyarakat korporat. Hanyut kita dalam masyarakat perniagaan. Hanyut mereka dengan tuan-tuan tawaran-tawaran daripada kontraktor berbagai-bagai lagi, pemilik-pemilik dan sebagainya tuan-tuan. Orang yang mempunyai modal-modal yang besar dalam perniagaan. Macam-macam menawarkan tuan-tuan. Sama ada tawaran itu diizinkan oleh Allah, kadang-kadang tawaran itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sudah bentuk hari Jumaat ini tuan-tuan, dah bentuk hari yang lain-lainnya termasuk hari Jumaat, ibu segala hari ini sudah dibentuk diri. Setelah kita menunaikan sembahyang Jumaat, bertebaranlah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Carilah apa yang patut dicari untuk kebaikan dunia dan untuk menjadi asbab yang terbaik untuk kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Okey Ustaz, muslimat sekalian. Pertanyaan Ustaz ni masya-Allah, alhamdulillah ya. Tapi sebelum saya jawab Ustaz, saya nak bagi saya 5 minit Ustaz. Begini, bila disebut orang datang ke masjid ni Ustaz, dia ada habuan, tanda dia. Hadis ini selalu ulang para guru-guru dan ustaz-ustaz kita. Saya nak ulang balik supaya prasyarat bila kita berjumaat pantasiru fil ardi itu supaya nampak kenapa kita penting sangat. Sebab Nabi dari sepotong hadis yang disampaikan oleh An Abi Sa'id radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, dia kata idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tengok. Berkata bahawa Rasulullah SAW, apabila kamu melihat seseorang lelaki selalu pergi ke masjid, maka bersaksilah kamu. Dia itu adalah seorang yang beriman. Tengok Ustaz. Jangan sok nak sangat kita nak beriman, masjid anti kepada masjid. Sok sangat kita menjadi orang yang berjaya, anti dengan masjid, hati-hati. Kita tidak pasti Ustaz. Alam barzakh ketika saat kita nazak itu penentunya Ustaz. Sama ada kita kaki masjid itu orang, makna Tuhan suruh lihat orang ramai, peribadi kita, peribadi Ustaz yang bernama Dr. Hassan Ali, nama saja doktor, nama saja profesor, tapi anti ke masjid. Minta maaf Ustaz, Ustaz tak dikategorikan orang yang beriman. Sebab saksikan, Fashhadu lahu bil iman. Orang yang paling kerap datang ke masjid, saksikan yang mereka itu orang beriman. Apa? Mereka tu yakin kepada Allah dan yakin pembalasan Tuhan ke akhirat. Itu poin yang pertama Ustaz. Sebelum saya jawab perkataan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah tu Ustaz, ada sepotong hadis lagi Ustaz. Saya nak saya nak ulas sikit Ustaz daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Hurairah radhiyallahu an, adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil masjidi autadal malaikatu jalasuhum in ghabu yaqtadunahum wa in maridu aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum wa qala jalisul masjidi ala salatin khisalin akhun mustafadun au kalimatun muhkamatun au rahmatun muntazarah. Masya Allah Ustaz. Masih berkaitan soal masjid Ustaz.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang selalu berkumpul di dalam masjid, mereka itu adalah tonggak tiang-tiang masjid. Orang selalu datang ke masjid, itu merupakan satu tiang. Maknanya kalau orang tak datang ke masjid ni, itu sama seperti merobohkan masjid, Ustaz. Orang yang tak ke masjid itu, hakikat dia sama dia telah merobohkan tiang-tiang masjid. Para malaikat menjadi teman yang duduk bersama mereka. Sekiranya mereka tiada dalam masjid, maka para malaikat itu akan mencari mereka. Sekiranya mereka sakit, maka para malaikat akan datang ziarah mereka, Ustaz. Orang yang kaki sembahyang, Ustaz, yang kaki ke masjid, mereka tu tiang masjid. Kalau mereka tiang tu tak datang, mereka dicari oleh malaikat. Bila malaikat tahu yang mereka sakit, malaikat akan datang ziarah mereka. Nah, Nabi SAW juga bersabda, orang yang selalu duduk di masjid akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, teman yang akan memberikan apa-apa manfaat agama dan dapat mendengar apa-apa kata-kata hikmah ataupun mendapat rahmat Allah yang sememangnya sentiasa dinanti-nantikan oleh setiap orang Islam. Ini Ustaz. Jadi tadi kita bertanya tadi pada hari Jumat. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi la'allakum tuflihun. Masya-Allah. Bila sudah selesai Jumat, maknanya kita sudah bertindak sebagai tiang. Kita sebagai teman kepada malaikat. Kita sudah dapat memanfaatkan agama. Halo, ya Ustaz. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah Ustaz ada menghadapi masalah internet di situ, tuan-tuan. Mula-mula tadi ada gambar tidak ada, hanya suara pun, hanya suara saja yang ada. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, gambar tidak ada dan suara pun tidak ada. Ini cabaran-cabaran lah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita menggunakan internet tuan-tuan dan puan. Jadi internet di tempat Ustaz tu agaknya pagi ini agaknya internet kurang memberikan kerjasama kepada Ustaz Ernest Senegar dan kurang memberikan kerjasama kepada program kita pada pagi ini. Tapi tidak ada masalah tuan-tuan, tidak masalah. Itu internet tuan-tuan dan puan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, apa yang nak disebutkan Ustaz tadi tuan-tuan tentang masjid ini, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, masjid rumah Allah, rumah Allah, rumah Allah. Masjid tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan biasa disebut di kalangan ustaz-ustaz. Nabi berhijrah. Sila Ustaz, sila. Ustaz? Halo Ustaz? Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan, sampai di pinggir Madinah, yang mula-mula ditegakkan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, bukannya buat kedai, bukannya buat supermarket, bukan tuan-tuan. Bukannya mencari air, bukannya mencari makanan, bukannya mencari hidangan, bukan. Bukan tidak. Nabi memintakan pada sahabat, tuan-tuan, pecahlah, akun papel-papel. Buat apa, tuan-tuan? Buat masjid. Inilah dipanggil sebagai Masjid Quba, tuan-tuan. Masjid Quba adalah masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hijrah baginda daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan dan puan, Masjid Quba masih ada lagi. Tuan-tuan yang pergi Mekah, tuan-tuan dan puan, yang tuan-tuan pergi di Madinah, tuan-tuan akan dapati di pinggir Madinah itu Masjid Quba, tuan-tuan dan puan, yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan. Di situlah tuan-tuan, kita tengok hasil daripada itu, tuan-tuan, hasil dari masjid. Yang masjid itu, tuan-tuan, kemudian pergi kepada Masjid Nabawi. Nabi hidupkan masjid, tuan-tuan, tempat kediaman beliau, tuan-tuan, Masjid Nabawi itu. Di situlah, tuan-tuan, Masya Allah, syiar Islam berkembang. Sampai kepada Afrika, bumi Afrika, Islam berkembang. Tuan-tuan, bumi Eropah, Spanyol, sampai bumi-bumi Eropah yang lain, tuan-tuan. Turkmenistan, tuan-tuan, yang Tantan, tuan-tuan, Tantan itu. Berbagai-bagai, tuan-tuan. Jadi itu Islam berkembang sampai kepada negeri Cina. Bila Sa'ad Ibn Waqqas membawa Islam ke negeri Cina dan sebagainya. Tuan-tuan, Uzbekistan, tuan-tuan, itu yang Tantan ya seperti ini. Turkmenistan, Uzbekistan, semua tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah hasil daripada terpancarnya sinar agama Allah Subhanahu Wa Taala daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Masjid Quba, satu lagi Masjid Nabawi. Masjid tempat Nabi Muhammad SAW meletakkan asas-asas tamadun. Asas-asas tamadun dunia, tuan-tuan dan puan, diletakkan di Masjid Nabawi. Asas-asas tamadun iman di Masjidil Haram, di mana Nabi selama 13 tahun di Makkah, tuan-tuan dan puan, tidak lain tidak bukan mengusahakan soal iman, takwa, ihsan, iman, takwa, ihsan, iman, takwa dan ihsan. Para penonton yang dimati sekalian, InsyaAllah, tuan-tuan,
Ustaz Ernie nampaknya tidak muncul tuan ya. Suara pun tidak ada, gambar pun tidak ada dan sebagainya. Tadi saya katakan mula-mula ada gambar, ada suara. Lepas itu tidak ada gambar tapi ada suara. Tapi sekarang ni tuan-tuan, gambar pun tidak ada, suara pun tidak ada. Tuan-tuan, inilah internet tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan rempan, para penonton dan bertuan tuan-tuan faham Tuan-tuan pun yang selalu melayari internet tuan-tuan keadaan kadang-kadang kalau cuaca tidak mengizinkan, internet pun being affected. Kalau misalnya duduk dalam bukit bukau pun internet kita affected. Kalau misalnya hujan lebat pun internet affected. Begitulah tuan-tuan dan puan, kerana kita rely kepada internet sebagai medium kita tuan-tuan dan puan. Apapun insya-Allah. Tuan-tuan balik kepada masjid, memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janji kita tuan-tuan. Sekarang ni hari ni 11 Muharram. Tahun 14 tahun baru 1443 Hijriah tuan-tuan dan puan. Marilah tuan-tuan dan puan. Saya Hasan Ali menasihatkan dirinya. Hasan Ali menasihatkan anak laki-lakinya terutamanya. Hasan Ali menasihatkan jiran tetangga dan sahabat andainya. Hasan Ali menasihatkan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan masjid ni focal point dalam hidup kita. Mari kita jadikan masjid ini sebagai the point of attraction. Marilah kita jadikan masjid ini sebagai the point of resort. Inilah resort dalam kehidupan kita. Mari kalau kita jadikan masjid ini sebagai tempat untuk beribadah. Marilah kita jadikan masjid ini tempat untuk merehatkan akal, fikiran, hati nurani kita. Kita rehatkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita menangis dalam masjid. Marilah kita memohon ampun kepada masjid. Marilah kita bertaubat kepada masjid. Dan akhirnya, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kita dimatikan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya tuan-tuan dan puan, besok tuan-tuan dah mati, saya dah mati tuan-tuan. Biasanya, dalam keadaan yang biasa, kita boleh juga diuruskan di rumah, tapi kebanyakan sekarang ni diuruskan di masjid. Tuan-tuan apa dia? Dimandikan di masjid, dikafankan di masjid, disolatkan di masjid. Tapi tuan-tuan kalau kita jarang pergi masjid, tidak meraihkan masjid, rumah dekat dengan masjid, tapi tidak melangkahkan kaki ke masjid. Bila kita dah menjadi jenazah, tuan-tuan, jawatan kuasa masjid pun tertanya-tanya. Macam mana kita nak raihkan dia? Dia tidak meraihkan kita. Macam mana Allah nak meraihkan dia? Dia tidak meraihkan Allah. Macam mana kita nak pergi rumah dia? Dia tidak pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan dan puan, itulah kadang-kadang, tuan-tuan, saya pernah menjadi setiausaha masjid selama dekat-dekat 15 tahun menjadi setiausaha masjid. Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama, tuan-tuan dan puan. Kita faham teman-teman, alhamdulillah. Tapi bagi teman-teman yang meraihkan masjid, anak-anaknya meraihkan masjid, keluarganya meraihkan masjid, masya-Allah tuan-tuan, roh masjid dibawa balik ke rumah. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau misalnya hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini, tempat turun hidayah bukan laut, tempat turun hidayah bukan gunung, tempat turun hidayah bukan barisan bukit bukau, tempat turun hidayah bukan tasik, tempat turun hidayah bukan sawah padi, tempat turun hidayah bukan kelapa sawit, tempat kelapa sawit, estate kelapa sawit, tapi tempat turun hidayah biasanya di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pergi ke masjid, dapatlah tuan-tuan coretan-coretan daripada hidayah. Siapa yang pergi masjid, dapatlah bagian-bagian kecil daripada hidayah. Siapa yang pergi masjid, terungkaplah hidayah dalam dirinya. Siapa yang pergi masjid, tersangkutlah di hatinya hidayah yang dibawa pulang ke rumahnya untuk menyebarkan hidayah kepada anak isteri. Tuan-tuan, kita usahakan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kita boleh usahakan hidayah. Kita boleh minta orang-orang tuan-tuan berusaha siang malam pagi petang, berusaha beribadah untuk mendapatkan hidayah. Kuasa mutlak yang memberikan hidayah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang akhirnya saya ingin menyebutkan, saya ulang balik tuan-tuan saya dah ada akaun TikTok tuan-tuan, akaun TikTok insya-Allah. Saya harap tuan-tuan, saya nak bercakap dengan remaja tuan-tuan. Saya nak bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan seluruhnya. Program saya dah rakam 50 program, 50 siri tuan-tuan. Apa namanya tuan-tuan? Sirinya amalan kenit pahala melangit. Amalan kenit pahala melangit. Amalan sikit tapi pahalanya menggunung tuan-tuan dan puan. Apa amalannya? Tuan-tuan, saya dah rakamkan 15 siri. Hari ini siri yang ke-7 tuan-tuan. Hari ini siri yang ke-7 tuan-tuan, dalam pukul 10 nanti tuan-tuan kita akan uploadkan siri yang ke-10. Siri yang ke-7 insya-Allah. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan saya akan pergi secara live TikTok secara live tuan-tuan, secara live
saya bercadang untuk membincangkan tajuk. Namanya Mahkota Cinta, tuan-tuan. Mahkota Cinta. Cinta apa, tuan-tuan? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada mak dan ayah. Cinta kepada adik-beradik. Cinta kepada jiran tetangga. Cinta kepada para sahabat. Cinta kepada teman-teman yang di luar daripada lingkungan sahabat-sahabat kita yang lebih besar. Cinta kepada komuniti yang lebih besar. Masyarakat yang lebih besar. Akhirnya, tuan-tuan, cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya, tuan-tuan, itu akan diberikan secara live. Tuan-tuan boleh tengok saya live dalam TikTok, tuan-tuan dan puan. Pergi ke TikTok Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali ataupun dia punya user ID-nya Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan pergilah, tuan-tuan, bagi tahu anak-anak. Untuk anak muda, tuan-tuan, saya memulakan program macam mana, tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku yang disayangi, wahai anak-anakku yang dicintai, wahai para remaja, wahai pemuda yang kurindui. Saya biasanya memulakan begitu, tuan-tuan. Nak panggil anak-anak, tuan-tuan, nak panggil anak, menggamit anak-anak, melambai anak-anak. Marilah kepada Islam, marilah kepada agama, marilah kepada Allah, marilah kepada Rasul, marilah beribadat. Di samping, kita tidak melarang mereka, tuan-tuan, untuk menghidupkan dunia ini dalam kehidupan mereka. Tetapi, jangan tinggal akhirat, jangan tinggal. Wahai anakku sayang, wahai remajaku sayang, wahai pemudaku sayang, wahai anak mudaku sayang. Jangan tinggal akhirat, anak muda. Jangan tinggal Allah, anak muda. Jangan tinggal Rasul, anak muda. Jangan tinggal masjid yang kita bincang pagi ini, wahai anak muda. Jangan tinggal surau. Jangan tinggal majlis ilmu. Pada masa yang sama, sebagai anak muda, lakukanlah apa juga yang lakukan. Hanya kita lakukan dalam lingkungan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berhibur, tapi dalam lingkungan syariat. Kita boleh, tuan-tuan, pergi memancing dalam lingkungan syariat. Kita boleh berboling, main bowling dalam lingkungan syariat. Kita boleh bersukaria dalam lingkungan syariat. Kita boleh berhibur menyanyi dalam lingkungan syariat. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau ini ada kepada anak-anak kita. Bayang, tuan-tuan dan puan, rumpun-rumpun hijau yang ada di sekeliling rumah kita. Rumpun-rumpun hijau dalam bentuk anak-anak kita, tuan-tuan. Seronoknya anak yang beriman, anak yang soleh, anak yang solehah. Tuan-tuan, saya tulis buku, satu buku, tuan-tuan, saya tulis. Apa bukunya? Namanya Mengkhidmati Ibu Ayah Sampai Akhir Hayat. Khidmati ibu ayah, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Dapatkan buku itu, tuan-tuan. Yang pertama sekali, buku yang 3 serangkai itu. Dapatkan, tuan-tuan. Mur, buku 3 serangkai. Buku 3 serangkai yang saya tulis, tuan-tuan. Jadikan buku ini. Kalau yang belum lagi, tuan-tuan, jadikanlah rujukan pertama. Selain daripada buku-buku yang lain, tuan-tuan. Buku 3 tadi yang pertama, buku namanya, tuan-tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku yang kedua, tuan-tuan, ialah nama bukunya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dan buku yang ketiga, tuan-tuan dan puan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Jadi tuan-tuan dapatkan buku ini, tuan-tuan. Dalam bentuk physical book, dalam bentuk printed book pun ada, dalam bentuk e-book pun ada, tuan-tuan dan puan. Dapatkan, tuan-tuan, insya-Allah. Inilah yang nak dirujuk, inilah yang nak dibacakan bersama-sama dengan anak isteri, tuan-tuan. Supaya buku ini membuka satu ruang fikir, satu ruang bertindak, satu ruang untuk menyegarkan pemikiran agama di kalangan anak-anak isteri kita dan sebagainya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang ketiga, tadi TikTok, yang kedua buku. Yang ketiga, jangan lupa 28 hari bulan 8. 28 hari bulan 8. Maknanya tinggal 8 hari saja, tuan-tuan. Hari ini 20 hari bulan, dia 28 hari bulan, tinggal 8 hari. 7 hari lagi lah, 7 hari. Daftar, tuan-tuan. Tuan-tuan daftar terus. Percuma, tuan-tuan. Percuma untuk mengikuti webinar, seminar online. Seminar dengan telefon saja. Seminar dengan telefon, tuan-tuan. Tuan-tuan daftarkanlah. Percuma. Suami isteri. Masukkan nama anak-anak. Masukkan nama sahabat-sahabat. Percuma, tuan-tuan dan puan. Bagi nama kepada kami. Bagi nama. Bagi nombor telefon. Bagi email. Dan bagi alamat. Kalau tak ada email pun tak apa. Bagi nama. Bagi nombor telefon. Bagi email. Bagi alamat. Untuk mengikuti webinar. Seminar online. Bila? 28 hari bulan. Hari Sabtu akan datang ini. Pukul 9.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari. 3 jam setengah, tuan-tuan. Percuma, tuan-tuan. 3 jam setengah percuma. Hanya tuan-tuan diminta dermalah, infak sajalah kepada kompleks Anjung, pembinaan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nombor 4, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan, kita ada, tuan-tuan dan puan, kita dapat usrah keluarga. Tuan-tuan, kepada keluarga-keluarga yang ingin berusrah dengan kami. Kami ada satu unit, tuan-tuan. Dari Yayasan Sabah ada satu unit. Namanya Unit Usrah Keluarga. Ada 15 ustaz dan ustazah yang membantu kita, tuan-tuan. Bila-bila masanya. Tuan-tuan memerlukan sedikit, tuan-tuan dan puan, sedikit. Kata orang, langkah yang pertama.
untuk memantapkan Islam dalam keluarga. Langkah yang pertama untuk menyuntik Islam, roh Islam dalam keluarga. Supaya anak-anak kita mudah dididik agama. Supaya suami dan isteri mudah menjadi pendidik-pendidik. Supaya ada cahaya agama dalam rumah. Cahaya Al-Quran dalam rumah. Cahaya sembahyang berjemaah dalam rumah. Cahaya hadis dalam rumah. Cahaya ilmu dalam rumah. Cahaya tuan-tuan kebesaran Allah dalam rumah. Cahaya kemuliaan Rasulullah dalam rumah. Tuan-tuan, kita berhubung suami isteri dengan anak dihubungkan kasih sayang. Kasih yang diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi kalau itu tuan-tuan, kalau ada masalah dari segi itu, kontak saya. Terus kontak saya, tuan-tuan. Kontak saya ataupun Nisa. Tuan-tuan tengok nombor telefon tu, Datuk Dr. Hassan Ali, satu lagi Nisa. Nisa ni kita punya pegawai, tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh kontak terus untuk memulakan satu program di rumah. Sekarang ni saya ada 11 keluarga, tuan-tuan. 11 keluarga, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, tuan-tuan, ya kita mulakan satu program online. Tak lama program itu, dalam 40 minit ke 1 jam, 40 minit ke 1 jam, melibatkan semua ahli keluarga, tuan-tuan, dan kita bermesyuarat, kita berusrah secara online, tuan-tuan. InsyaAllah. Kontak saya, kalau tuan-tuan nak tahu ceritanya, betul-betul lanjutnya, macam mana kita nak kendalikan, kontak saya ataupun kontak Anissa dalam telefon ini. Yang kelima, tuan-tuan, insyaAllah kita punya sijil wakaf. Sijil wakaf tunai, sijil wakaf tunai, sijil wakaf tunai. Dapatkanlah tuan-tuan RM50, RM10, RM50 dan RM100. Inilah tuan-tuan pada hari Jumaat ni, tuan-tuan, pada hari Jumaat, pakat dengan isteri, pakat dengan suami, pakat dengan anak-anak. Mari kita bagi pembinaan Yayasan Sabaha ni. Tuan-tuan fikirlah, tuan-tuan, pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dilakukan secara non-profit making, bukan untuk keuntungan, segala-galanya kita tumpukan untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bina satu kompleks namanya Anjung Husnul Khatimah. Komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi dananya, tuan-tuan, daripada wakaf, daripada zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah dan fisabilillah. Tuan-tuan, dermalah, tuan-tuan, derma. Pakailah, tuan-tuan boleh pakai sijil wakaf tunai ini. Sijil wakaf tunai, RM10, RM50 dan RM100. Tuan-tuan dan puan, yang akhirnya saya ingin memberitahu para penonton, teman-teman yang hormat sekalian. Tuan-tuan, kita sekarang ada, tuan-tuan pergi saja. Tuan-tuan pergi Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali atau Dr. Hassan Muhammad Ali. Tuan-tuan pergi sajalah. YouTube ada, tuan-tuan. YouTube. Pergi pada YouTube kita, tuan-tuan. Hari-hari lepas ini, tuan-tuan, dalam setengah jam selepas kita habis ini, apa yang saya syarahkan, apa yang Ustaz Ernest syarahkan tadi, semuanya ada dalam YouTube. Satu hari dua, tuan-tuan, 2 pengisian dalam YouTube. Pagi pukul 7, malam 9.15. Pagi pukul 7, malam 9.15. Pagi pukul 7, malam 9.15. You can find it all in the YouTube. Tuan-tuan, kita ada YouTube dan kita beroperasi. Cantik YouTube kita, tuan-tuan. InsyaAllah. Pergilah, tuan-tuan, YouTube Dr. Hassan Muhammad Ali. Kemudian kita ada Instagram, tuan-tuan. Kita ada Instagram. Tuan-tuan, pergilah, tuan-tuan. Pergi Instagram kita juga, Dr. Hassan Muhammad Ali. Dan kita ada Telegram, tuan-tuan. Telegram. Kita ada Twitter. Sekarang ni kita dah ada hidupkan Twitter kita, tuan-tuan. Kita ada Twitter, tuan-tuan. Dan insyaAllah, tuan-tuan, kita ada TikTok. Yang akhirnya kita ada TikTok. Yang terbaru kita ada TikTok. Pergilah TikTok, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Pergilah TikTok, tuan-tuan, user ID-nya Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah, tuan-tuan akan mendapati sesuatu. Dan sebentar lagi, kemungkinan tuan-tuan sebelum pukul 10, saya akan pergi live dalam TikTok, tuan-tuan. Live dalam TikTok. Tuan-tuan boleh saksikan saya nanti, insyaAllah. Ada beberapa perkara yang saya nak cerita ialah mahkota cinta. InsyaAllah, tuan-tuan. Kemudian yang akhirnya jadual kita, tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan jadual kita, tuan-tuan. Pagi pukul 7, malam 9.15. Pagi pukul 7, malam 9.15. Malam ini, tuan-tuan, malam ini keluarga, tuan-tuan. Keluarga Syed Ashik bin Syed Jilani, tuan-tuan. Berasal daripada Singapura, 3 orang isterinya, tuan-tuan. Salah seorang isterinya ada PhD dalam Electrical Engineering, tuan-tuan. PhD dalam Electrical Engineering, salah seorang isterinya. 15 orang anak, 17 orang anak. 2 dah berumah tangga, tinggal ada 15 yang hidup sebumbung dengan dia, tuan-tuan. Sebumbung dengan isteri-isterinya. Tuan-tuan, menjalankan perniagaan, alhamdulillah, pengadaan F&B, food and beverages, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, dia juga seorang penyanyi. Tuan-tuan, seorang penyanyi, recording artist, tuan-tuan, yang menyanyikan lagu-lagu Rabbaniyah, lagu-lagu ketuhanan, tuan-tuan. Macam mana dia didik isteri dia? Macam mana dia didik anak-anak dia? Macam mana anak dia boleh jadi hafiz dan hafizah? Macam mana anak dia boleh jadi alim dan alimah? Tuan-tuan, macam mana? Macam mana isterinya, tuan-tuan, yang educated, semuanya educated, tuan-tuan. Macam mana isterinya dapat menjadi isteri yang berhalis syurga, tuan-tuan dan puan, dibina oleh Ustaz Ashik, Ustaz Syed Ashik ini, insyaAllah. Tuan-tuan, jumpa malam ni 9.15. Keluarga ni
muncul kali yang kedua, tuan-tuan. Kali yang kedua muncul. Kali yang pertama minggu lepas, kali ini kali yang kedua. Dia akan datang bersama dengan 3 orang isterinya, tuan-tuan, akan muncul dalam skrin, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Malam ni pukul 9.15 kita cerita keluarga sakinah. Kalau tajuknya keluarga sakinah insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, besok pagi tuan-tuan besok pagi insya-Allah, besok pagi Sabtu kita ada Ustazah Cinta Maudah. Ustazah Cinta Maudah cerita tentang pendidikan anak-anak, pendidikan remaja dan pendidikan seumur hidup, tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah pada malamnya, tentang besok malam kita ada tetamu Dr. Bibi Jan daripada Singapura, Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Malaysia dan Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia, seorang pakar psikologi, pakar kaunseling yang bersama dengan kita. Cerita apa, tuan-tuan? Kita nak cerita, Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Itulah yang kita nak cerita malam ni. Minta maaf, tuan-tuan. Malam kita cerita malam ni, insya-Allah. Malam besok, tuan-tuan. Malam besok, saya katakan, tuan-tuan, kita malam besok yang Dr. Bibi Jan dengan Dr. Rahimi besok malam. Malam ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah muncullah Said dari yang saya katakan. Said Asyik bin Said Jelani bersama 3 isteri dan anak-anak 15 orang. Malam ni, tuan-tuan. Kita yang diulas oleh Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia, insya-Allah. Dapatkan, tuan-tuan. Tuan-tuan nak dapatkan, senang aja. Nak dapatkan jadual mingguan kita, pergi kepada Telegram, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah Telegram, joinlah Telegram kita, tuan-tuan. Minta anak kita join Telegram, minta sahabat-sahabat kita join Telegram. Minta semuanya kalau dapat join Telegram, tuan-tuan, join. Supaya kita hidup, tuan-tuan, dipenuhi, dipagari oleh amalan-amalan Islami. Supaya suasana hidup Islam, warna hidup adalah Islam, kegemaran hidup adalah Islam, interest untuk hidup adalah Islam. Tuan-tuan pergilah kepada Telegram kita. Senang aja. Telegram, tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah. Pergi Telegram, tuan-tuan download Telegram, dan tuan-tuan pergi kepada linknya Anjung Husnul Khatimah. Tolonglah, tuan-tuan dan puan. Saya minta tolong, bukan saya perlu minta tolong sebenarnya. Tapi inilah untuk kebaikan. Bukan nak bayar apa-apa, tak bayar apa-apa. Kebanyakan program kita ini free, tuan-tuan. Program yang dilaksanakan oleh Yayasan Sabah ini kebanyakannya percuma. Sebab kita nak mendakwahkan agama Allah. Tuan-tuan, saya telah berjanji pada diri saya. Teman-teman saya dah berjanji pada diri masing-masing. Kita nak bagikan apa yang kita ada untuk Allah, untuk agama Allah. Inilah persembahan kita kepada Allah. Inilah legacy kita kepada yang kita nak tinggalkan bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati, semuanya akan mati. Mari kita tambunkan ilmu, tambunkan amal, tambunkan iman. Kita kumpulkan, kita pupuk, tuan-tuan, kita bajakan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati dalam Islam, mati dalam iman, mati mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi inilah yang kita buat. Inilah institusinya. Komplek Anjung Husnul Khatimah ni untuk membolehkan tuan-tuan dididik. Hasan Ali dididik, teman-teman dididik untuk menjadi manusia yang akan diterima oleh Allah sebagai manusia yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah seruan Allah kepada kita, hamba-hamba yang akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu, tuan-tuan, ya. Allah memberikan kesegaran iman kepada kita. Hari Jumaat yang sangat mulia tadi, kita bincang tentang Masjid Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuknya Masjid Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, Ustaz Ernest tadi mula-mula dan dengar suara, nampak gambar, lepas tu ada suara, tidak ada gambar, lepas tu peringkat yang ketiga, tidak ada suara dan tidak ada gambar. Apapun tuan-tuan dan puan, satu kebaikan sudah tercatat kepada tuan-tuan yang menonton, satu kebaikan sudah tercatat kepada Ustaz Ernest, satu kebaikan mungkin sudah tercatat untuk saya dan teman-teman di Yayasan Sabah ini. Jangan lupa tuan-tuan, saya ingatkan lagi, pasal ini baru TikTok, tuan-tuan. TikTok Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. TikTok user ID-nya Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah tuan-tuan, sirinya, tuan-tuan, apa nama sirinya? Saya dah rakamkan 15 siri. Pendeknya tuan, 1 minit setengah. Tetap siri itu 1 minit setengah, 1 minit setengah. Apa nama sirinya? Amalan kenit, pahala melangit. Amalan kenit, pahala melangit. Sebentar nanti tuan-tuan sebelum pukul 10, saya akan rakamkan secara live. InsyaAllah, secara live tuan-tuan, tajuk umumnya yang akan saya bentangkan tuan-tuan, mungkin setiap hari saya buat atau 2 hari sekali saya akan buat. Tajuknya ialah Mahkota Cinta. Mahkota Cinta. InsyaAllah. Cukup setakat itu tuan-tuan, jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih yang tidak minta maaf. Tuan-tuan minta maaf. Setiap pagi saya ikut udara.
Tiap malam saya ikut udara. Adalah yang silapnya, adalah yang tak betulnya, adalah yang tergorisnya. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau ada yang kita sentuh kekurangan-kekurangan, kalau kita sentuh tuan-tuan tentang kelemahan-kelemahan, itu tidak menjurus kepada mana-mana manusia, tuan-tuan. Tak ada jurus pada mana manusia. We talk in a general term. It includes me as a person, includes everybody as a person. Tuan-tuan, kita hendakkan mendakwahkan agama Allah. We are not trying to be picky, menyebutkan siapa-siapa kumpulan, siapa-siapa manusia. Tidak. Kita mendakwahkan agama Allah yang al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Tegakkan yang ma'ruf, cegahkan yang munkar. Begitulah tuan-tuan. Don't feel bad about it. If it is happen to be it is on you, it is affecting you, itu secara langsung, secara tidak langsung. Sebenarnya tidak pernah dalam pemikiran kita menyalahkan siapa-siapa, mencari kelemahan siapa-siapa. Kita sudah bersyarat hampir 2 tahun, tuan-tuan. Pernahkah kita mengutuk orang itu, mengutuk orang ini, sebut nama itu, sebut nama ini, sebut pertubuhan itu, sebut pertubuhan ini? Tak pernah, tuan-tuan. Tak pernah. Kita mendakwahkan agama Allah dengan penuh kasih sayang. Sebab itu, tuan-tuan, dalam TikTok nanti, tuan-tuan yang live, saya akan buat mahkota cinta namanya. Kita nak cinta umat, cinta manusia, cinta isteri, cinta suami, cinta anak-anak, cinta jiran tetangga. Dan above all, cinta Allah dan cinta Rasulnya, tuan-tuan, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.